Okey, bab yang ke-13 ni kita tengok latihan yang saya ada share tadi tu, supaya latihan itu dia boleh merangkumi semualah yang kita bincang petang ni. Okey, kita tengok bab yang terakhir lah, bab yang ke-13. Kita tajuknya kebarangkalian mudah. Okey, nanti bila kamu tengok latihan dia, nampak tajuk ni agak lain daripada yang lain lah. Okay. Tapi dalam latihan nanti tu tidaklah sesusah sangat sebab dia melibatkan pecahan. Lebih kurang kita main pecahan lah ni. Pecahan kan kamu sudah biasa kan. Kalau kek, kamu ada kek yang berbentuk apa tu, bulatan kek hari jadi tu, kamu potong 6 bahagian. Kalau satu bahagian tu hilang, maksudnya yang hilang itu adalah 1/6 kan. Jadi dalam kebarangkalian ini begitulah juga. Okey, perumpamaannya lah. Kita akan tengok Okey, baik. Jadi untuk yang ni buku teks kamu, buku surat cari sendiri. 276 tu kebarangkalian mudah. Okey, saya akan highlight benda-benda yang penting je. Nanti kita terus tengok latihan yang saya share tu Okey, ada latihan tu saya share di bawah lah. Nanti saya letak dekat YouTube tu, dekat link tu di bawah tu adalah, kamu boleh download lah kalau yang terlepas Okey, baik, kebarangkalian. Untuk mengenal kebarangkalian, barangkali, perkataan barangkali, kemungkinan, kebarangkalian. Sesuatu peristiwa itu berlaku ke, tidak berlaku ke. Okey, kebarangkalian. Barangkali lah dia punya kata akar dia, barangkali. Okey, aktiviti ni yang muka surat 278 ini, sepatutnya kalau di kelas ni diorang buat dulu tahun 2000. Saya last mengajar tahun lepas lah. Tahun lepas ni diorang buat di kelas lah. Ni kamu boleh buat di rumah lah, ni kamu explore sendiri. Senang je ni. Cuma yang jadual ni saya terangkan lah apa yang kena isi ni sebab ada yang tanya dulu, dia tidak berapa jelas lah. Okey, kamu ambil je duit shilling. Duit shilling ni, aktiviti ni untuk mengenali apa itu kebarangkalian mudah. Apa itu kebarangkalian mudah. Nilai-nilai yang dalam kotak-kotak inilah kamu akan isi nanti Jadi ada duit shilling. Jangan salah, duit shilling itu 50 sen ke, 5 sen ke, 1 sen ke. 1 sen nanti ada lagi sekarang. Nanti ada sudah kan 1 sen. Dulu ada. Jadi 5 sen, 10 sen ke, ambil satu keping je. Okey, yang ini dia suruh kamu, okey, satu shilling tu dia ada dua lah kan. Satu angka, satu lagi muka gambar kan. Jadi yang ini apa maksud 25, 50, 100 tu apa maksud dia? Bilangan lambungan ataupun balingan kamu baling. Jadi ambil sekeping duit shilling, contohnya 10 sen. Shilling tu yang sama, jangan guna shilling yang berbeza-beza. Shilling tu shilling yang sama. Satu keping je contohnya yang ini bilangan lambungan. Okey, kita start dengan 25 kali lambung lah. Okey, 25 kali lambung. Okey, kamu ambil shilling. Shilling dekat saya ni, kamu anggap bilangan ini shilling nampak ni. Ni anggap ni shilling lah, walaupun ni kunci je kan. Anggap ni shilling. Ambil shilling, kamu lambung sekali. Bila kamu lambung, kamu tengok dia punya kamu dapat apa, angka ke gambar kan. Di shilling tu dia ada gambar, dia ada satu angka, dia ada sebelah tu gambar kan, sebelah tu angka. Jadi contohnya kamu dapat, contohnya saya balik, saya dapat angka. Angka. Jadi saya pun tanda dekat mana ni, kat sini ni. Contohnya sekali baling dapat angka. Balingan kedua, okey, 25 kali maksudnya yang tadi baru pertama. Balingan kedua, okey, lambung lagi, pak. Okey, tiba-tiba dapat gambar kan. Dapat gambar, kamu tanda sekali. 2 kali sudah. Jadi tinggal 23 kali lagi. Boleh faham aktiviti ni? Jadi kamu baling, lepas tu nanti yang angka tu, okey, yang angka ni kamu jumlahkan berapa lidi kamu ada di sini. Jumlahkan. Contohnya balingan yang ketiga dapat angka, balingan yang keempat dapat angka juga, balingan yang kelima dapat angka lagi, balingan yang keenam dapat angka lagi, zak. Ni kamu belajar tingkatan 1 dulu. Yang ini ni kamu belajar tingkatan 1. Maksudnya bila sudah penuh, kamu kena buat. Ini yang kelima ni, maksudnya yang tanda slash ni cukup 5 kali. Okey. Okey. Jadi sekarang ni kita ada 6 kali lah. 5 campur 1 jadi 6 lambungan. Jadi bakinya lebih kurang 19 lambungan lagi kamu kena buat. Jadi kamu kena kira lah berapa. Contohnya last saya buat tu, contohlah di sini Contohnya berapa? Contohlah kamu buat lagi, lepas tu kamu start lagi yang ke-7, dapat angka lagi, yang ke-8 dapat gambar, yang ke-9 dapat angka balik.
Yang ke-10 dapat lagi gambar. Lepas tu gambar lagi. So gambar lagi. Last kamu dapat kira lah di sini contohnya dapat berapa? 10. Contohlah ini kamu buat dengan pensel dulu. Yang ini yang lead ni buat dengan pensel dulu. Nanti kamu padam, kamu jumlahkanlah. Tulis jumlahnya. Contohnya 10 untuk angka dan 15 untuk gambar. Ini contoh jadi jumlahnya 25 kan? 10 campur 15 25 kan? Ini habis untuk yang pertama. 25 kali lambungan, balingan lah. Lambung tu maknanya baling lah. Lepas tu kamu start balik menggunakan berapa kali yang seterusnya, iaitu 50 kali lambung. Jangan kamu start balik lah, kamu buat lah yang lidi-lidi tu, kamu kira berapa kali dapat angka, berapa kali dapat gambar, jumlahkan tu letak dalam jadual ni. Dan yang 100 sama ulang. Okay, yang ini macam mana ni yang ni? Nisbah, dia ada sudah bagi tahu di atas ni nisbah. Nisbah apa, bahagi apa kamu kena kira. Okay, contohnya yang 25 ni 25 contohnya. Okay, yang 25 ni tadi dapat 10. Yang angka dapat 10 kan? 10. Jadi kekerapan muncul itu adalah yang angka ni yang munculnya 10. Itu maksud dia. Jadi 10 ini kekerapan muncul bagi angka. Jadi mau kira di sini, apa yang perlu dikira adalah 10. Okay, 10 bahagi ni. Tanda per ni maksudnya bahagi bilangan lambungan. Bilangan jumlah lambungan tadi kamu buat jumlahnya 25. Jadi 10 per dengan 25, tekan kalkulator, tulis jawapan dalam kotak ni. Ini jalan kerja dia lah. Tapi kamu tidak mahu buat jalan kerja pun okey. Kamu terus kira kalkulator 10 bahagi dengan 25, dapat sini. Kalau yang sebelah bawah, kalau gambar 15 bahagi dengan berapa? Iroi 15 bagi okay, tengok balik. Dia punya rumus dia kekerapan muncul bahagi dengan bilangan lambungan. Okey, bagus. 25. Jadi yang bilangan lambungan di bawah tu memang tetap sama, 25. Yang ni pun 25. Ini 10 tu dan 10 tu apa? 10 tu sebab barisan ini barisan angka. Jadi 10 tu adalah untuk angka, 15 tu barisan yang gambar tu. Okey. Jadi sama juga kamu kira lah dapat berapa nanti. Kamu kira yang 50 balingan ataupun 50 lambungan dengan 100 lambungan pun buat benda yang sama. Kamu akan dapat result di sini, nanti dapat di sini, kamu boleh kira yang di sini dan yang di sini. Sama juga yang di sini, kamu dapat ini nanti, kamu dapat ini nanti, kamu boleh kira yang di sini dengan yang di sini. Okey. Jadi ini kamu boleh cuba buat di rumah. Okey, jadi kesimpulan dia saya ceritalah secara kasar dia apa yang kamu akan dapati. Kekerapan ataupun kamu buat dulu, nanti kita cerita. Kamu buat dulu di rumah lah Okay. Jadi rumusan dia daripada aktiviti tu, lepas kamu buat di rumah tu, inilah rumusan dia sebenarnya. Kebarangkalian suatu peristiwa dapat dikira dengan rumus ini Kekerapan berlakunya peristiwa bahagi dengan bilangan ataupun jumlah cubaan. Bilangan kali kita mencuba berapa kali macam tadi 10 bagi 25 kan. Yang kalau dapat angka, kalau kita berlambung siling, kita dapat angka adalah 10 per dengan 25. Kalau yang tadilah kalau angka untuk 25 kali lambungan. Kalau angka. Jadi berapa kebarangkalian dia ni kamu boleh kira sendirilah. Okey. Jadi untuk ini saya tunjuklah 10 bahagi 25 kamu boleh kira, kamu akan dapat berapa? Siapa boleh tolong kira? Tolong kira. Jangan terbalik pula. 25 bagi 10. 10 bagi 25. Ini ramai yang terbalik juga ni 10 bahagi 25 berapa? Okey, 0.4. Itu untuk angka. Jadi dalam 25 kali baling, ni maksud ni. Kamu kena fahamlah maksud dia. Dalam 25 kali baling tu, lambung tu, balingan pertama, balingan kedua, balingan sampai balingan ke 25 tu, kebarangkalian kita untuk dapat angka, iaitu permukaan yang ada nombor tu, angka dekat siling tu, hanyalah 0.4. 0.4. Okey. Dan nilai kebarangkalian dia tidak akan lebih daripada 1. Ni kena ingat. Okey, tidak lebih. Saya buat catatan sini, tidak lebih daripada 1. Daripada nombor 1. Maknanya kalau penuh 1.0 lah, itu penuh. Okey. Dia boleh kurang dari 1 tapi dia tidak boleh lebih. 1.1 tiada. Dia tidak ada Jadi 0.4.
Jadi untuk gambar tu kalau kamu kira, kalau yang tadi gambar kamu berapa kali dapat gambar dalam 25 kali lambung tu? Saya tidak. 15 kan? Contoh 15 kamu bahagi dengan 25 dapat berapa? Siapa boleh tolong? 15 bahagi 25. 15 bahagi 25. Anyone? Anybody? Captain Nobody. Captain Nobody. Jangan tengok cerita tu 0,6. Okey, 0.6. Okey, bagus. 0.6. Kamu perasan tak? Dia punya tadi kalau angka tadi 0.4. Ni kan 0.4 kan? Kalau gambar 0.6. Kalau kamu tambah dua-dua ni jadi berapa ni? 0.4 campur 0.6 jadi berapa? C tambah. Ni 0.6 ni. 1. Itulah aktiviti tu. Aktiviti tu menunjukkan bahawasanya segala kebarangkalian untuk jumlah kebarangkalian peristiwa itu berlaku dengan peristiwa itu tak berlaku, bila kita campurkan dua-dua jumlahnya adalah 1 ataupun 1.0. Dia tidak boleh lebih daripada tu. Kalau satu nilainya tinggi, satu lagi mesti nilainya rendah. Macam yang ini, kebarangkalian dapat angka ataupun nombor lah angka pada siling tu adalah 0.4 kan. Dia rendah. Bermaksud kalau bukan angka maksudnya yang selebihnya lah, betul kah? Yang selebihnya apa? Kalau bukan angka, yang selebihnya mesti apa? Siling dia ada dua je. Sama ada angka ataupun gambar. Jadi yang selebihnya tu kamu tahu sudahlah. Kalau 0.4 itu angka, yang selebihnya tu iaitu gambar lah. Gambar tu mesti nilai 0.6 sebab jumlah kebarangkaliannya jumlahnya 1. Jadi kamu boleh kira juga 1 tolak dengan satu ni tolak dengan 0.4 dapat yang kebarangkalian dapat gambar. Jadi itu cerita asas kebarangkalian mudah mengenali kebarangkalian mudah. Jadi saya tidak terlalu tu sangat. Nanti kamu cuba isi jadual tu. Oh, lupa. Lepas tu itu je. Yang ke seterusnya, ruang sampel. Ruang sampel. Saya betul-betul saya rujuk buku teks saya, ruang sampel. Ruang sampel kita akan tengok latihan nanti. Ruang sampel ni benda yang simple. Ada diterangkan dalam buku teks kamu tu. Saya sudah minta kamu tengok-tengok lah. Ni ruang sampel ni kita akan tengok latihan nanti Ruang sampel. Kalau ayat dia tu, ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Set semua kesudahan. Kesudahan itu dalam bahasa lebih mudah adalah kemungkinan lah. Segala kemungkinan. Kemungkinan yang boleh dipikirkan yang ada dalam satu peristiwa itulah ataupun satu eksperimen. Kita tengok ruang sampel. Nanti kita tengok latihan macam mana kita mau jawab kalau dia tanya ruang sampel. Yang ketiga ada satu lagi istilah peristiwa. Peristiwa sebenarnya dia adalah sub ataupun subset lah. Peristiwa adalah subset kepada ruang sampel. Peristiwa adalah subset bagi ruang sampel. Ni perkataan subset ni kamu sudah belajar ni tingkatan 1 dulu ni. Ada tajuk set dulu tingkatan 1 kan, subset. Jadi kalau dia kata peristiwa merupakan subset bagi ruang sampel, maksudnya mana yang lebih besar? Ruang sampel ke peristiwa yang lebih besar? Gegar ni kamera. Halo? Adakah anda di sana? Adakah? Peristiwa dia kata tadi peristiwa merupakan subset bagi ruang sampel. Peristiwa adalah subset kepada ruang sampel. Jadi dalam ayat itu membuktikan mana satu yang lebih besar, ruang sampel ke ataupun peristiwa. Set mana yang lebih besar? Macam kamu tahu, macam kamu ada dalam buku teks kamu lah, kamu ada topik kan? Kamu ada topik, kamu ada sub topik. Jadi mana lebih besar, topik ke sub topik?
Topik sama juga dengan ni. Jadi dia kata peristiwa subset. Peristiwa adalah hanya subset, hanya sub sahaja peristiwa. Jadi subtopik itu hanyalah sub sahaja kepada topik. Jadi dalam kes kita peristiwa itu hanyalah sub sahaja, yang sebahagian sahaja. Jadi ruang sampel itu adalah yang besar. Ruang sampel itu adalah yang paling besar lah. Jadi kita tengok nanti latihan baru kita dapat tahu mau jawab soalan macam mana. Jadi contoh yang dibuat di bawah ni lah, kita tengok contoh yang pertama ni. Buku teks kamu sebab kalau tidak nampak sini kamu boleh tengok buku teks. Okey, perkataan sempurna. Perkataan sempurna S-E-M-P-U-R-N-A, bukan sempurna. Kalau sempurna tu di mana? Sempurna di sandakan kan? Sempurna. Okey, jadi soalan dia senaraikan kesudahan. Ni kita tengok latihan macam mana mau selesaikan kalau soalan tanya begini. Senaraikan kesudahan yang mungkin. Ada dua soalan di situ. Ada tiga sebenarnya, tapi dalam satu ayat yang kedua tu, senaraikan kesudahan yang mungkin. Itu satu soalan. Dan tulis unsur dalam ruang sampel. Maknanya tulis ruang sampel lah maksud dia. Ada dua soalan. Satu dia tanya senaraikan kesudahan. Yang kedua dia suruh tulis dalam ruang sampel. Itu yang kedua. Ayat yang kedua tu ada dua soalan. Ayat yang ketiga, ni soalan ketiga. Nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi dalam soalan ni ada tiga. Dalam soalan ni ada tiga soalan lah. Okey, senaraikan kesudahan. Kesudahan tu maksudnya kemungkinan. Senang je. Okey, jadi dikata apa yang dikata ni? Apa yang dia cakap ni? Satu huruf dipilih secara rawak. Maknanya satu huruf daripada perkataan ini dipilih secara rawak. Maknanya main ambil je satu huruf daripada ni. Jadi apalah kesudahan-kesudahan huruf yang kita dapat satu tu? Ada banyak ke kesudahan dia, kemungkinan dia? Kamu rasa banyak ke sikit? Mestilah banyak kan? Betul, banyak. Jadi kesudahan-kesudahan dia ataupun kemungkinan dia, tengok ni cara dia jawab. Kesudahan yang mungkin. Okey, kesudahan yang mungkin ialah, okey tengok ni. Inilah sama ada S. Daripada kata satu huruf kan? Maknanya mungkin huruf S. Mungkin juga huruf I. Mungkin huruf M. Dan P ataupun U ataupun R ataupun N ataupun A. Jadi ada berapa kesudahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 kesudahan. Ini namanya 8. Ini namanya menyenaraikan kesudahan. Tidak perlu ada tanda-tanda kurungan. Itu tidak boleh. Tanda kurungan itu, yang macam ini, tanda kurungan itu adalah untuk ruang sampel. Ini beza dia antara kesudahan dengan ruang sampel. Kalau ruang sampel jawab begini. Dia ada S. S ni simbol je. S tu maksudnya sampel lah kan. Bahasa Inggeris sampel betul kan tu bahasa Inggeris sampel? Betul lah kan? Space kan? Space sampel. Ruang sampel. Jadi jadi S sama dengan, dia buat kurungan. Lepas tu yang lain tu sama je lah. Buat huruf itu, lepas tu koma, tutup kurungan. Kurungan ini mesti berbulu. Saya tulis ni, berbulu. Kurungan berbulu. Bukan kurungan yang bulat-bulat. Bukan yang begini ni salah, ni salah. Okay. Jadi ini ruang sampel, jawapannya begini. Okay, soalan last dia tanya, nyatakan bilangan unsur. Okay, bilangan unsur, cara menulis, dia guna simbol apa ni? N dalam kurungan S sama dengan 8. Apa maksud N ni? N, apa maksud N? Bilangan. Dalam bahasa Inggeris dia ada apa? Perkataan apa tu bahasa Inggeris? 6 apa? Number kan? Number. Ni number. Jadi number. Jadi bilangan dalam kurungan ini maksudnya bilangan unsur yang terdapat dalam S. Ni cara menulis dia. N adalah bilangan. S itu sampel S tadilah. Ni ruang sampel tu Jadi bilangan unsur yang terdapat dalam S. Okey, jadi jawapannya 8. Betul lah 8 kan? Jadi kamu kira lah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Ruang sampel tu ada 8 unsur. Jadi jawapannya 8. Okay? Okay, saya tanya kamu. Kalau perkataan itu ada huruf yang sama. Ni saya tanya kamu. Okay, contohnya, siapa nama di sini yang banyak huruf yang sama? Saya tengok nama kamu sini. Yang kamu left pula Okay, Amanina lah. Nama dia banyak huruf A. Okay, kita tengok Amanina. Kataan Amanina kat sini Amanina. Ada lagu ke? Amanina. Macam ada Nina-Nina lagu tu. Saya tidak ingat apa nama dia. Okay, Amanina. Contoh
Soalan sama. Okey, satu huruf dipilih secara rawak. Rawak tu maksudnya rambang lah, rawak. Okey, secara rawak. Macam tutup mata lah, cara rawak kan. Tutup mata, pak, ambil. Gitu. Okey. Daripada perkataan Amanina, A-M-A-N-I-N-A. Okey, senaraikan kesudahan. Okey, macam mana kalau mau menulis kesudahan? Soalan yang sempurna tadi tu tidak ada ulangan tu, hurufnya lain-lain. Tidak ada huruf yang berulang. Kalau ada perkataan yang hurufnya banyak berulang, macam mana kita mau menjawab soalan kesudahan? Macam mana? Jadi kesudahan yang mungkin ialah apa? Macam mana mau tulis? Macam mana? A, saya buat dulu. Okey, betul ke Bini? A-M-N-I, betul? Hello? Teris Folina. Ada okey, betul ke tu? Jadi kesudahan ni adalah A,M,N,I. Itu je. Betul? Dah tahu. Okey, baik. Kesudahan kalau mau jawab ni, kamu buat catatan lah. Kalau buat jawab kesudahan, kalau ada huruf yang sama, jangan kamu copy huruf itu, sekali je tulis. Okey, kesudahan dia A-M-N-I. Okey. Kalau dalam ruang sampel lah. Ini saya buat ini kalau kesudahan. Sama dengan ni kan. Okey, kalau ruang sampel, saya guna simbol yang sama S, ruang sampel. Ruang sampel kamu mesti tulis semua huruf yang ada dalam perkataan kawanmu. Kawanmu yang tu tadi itulah, Amanina tadi tu. Jadi kamu kena tulis semua. Tetapi kalau huruf yang sama kamu label lah. A pertama buat A1. Itu kan koma tu, itu A1. Baru kamu buat koma. Lepas tu huruf apa lagi? M, koma. Lepas tu A yang kedua kamu label A2. N ada berapa N? Ada 2. Jadi N yang pertama ni saya label N1. Koma lagi. I. Lupa orang putih sebut I. Okay. N yang kedua. Jadi N2, koma. Last kali A. A tu yang keberapa sudah? 1, 2. Yang ketiga. A ada 3 kan? Jadi A1, A2, A3. Jadi yang last kali adalah A3. Jadi ini adalah jawapan bagi ruang sampel. Itu ambil catatan lah. Buat catatan. Okay. Kalau hurufnya berulang lah. Kalau huruf tidak berulang tu, macam tadi lah perkataan sempurna tu, hurufnya lain-lain kan, tidak ada yang sama. Jadi buat macam itulah, macam asal tu sedang. Okay. Baik, itu habis tentang ruang sampel. Kita terus tengok latihan lah. Saya terus tengok latihan lah kan. Ataupun mau tengok peta pokok. Oh, okay, sorry. Macam mana kan? Okay, yang kedua. Macam mana kalau soalan ruang sampel? Kalau soalan ni macam contoh yang contoh 3 ni. Macam mana mahu menulis ruang sampel? Jadi dia bergantung pada situasi. Okay, situasi. Cara menulis ruang sampel itu bergantung pada situasi. Macam mana peristiwa yang digambarkan dalam soalan. Jadi kalau soalan ni, okay, saya rasa kamu sudah baca. Okay, dia kata sebuah koperasi menjual pensel berjenama P. Ni ada jual pensel berjenama P. Ni pensel Manakala pemadam yang dijual ada banyak warna. Merah, ada hijau, ada biru, ada kuning, ada ni ada 1, 2, 3, ada 4 warna. Bukan 4 biji, 4 warna. Okay, koperasi mesti jual banyak kan, dia jual 4 biji je. Okay, warna ni banyak lah. Okay, Palin, nama orang tu Palin. Okay, Palin ingin membeli sebatang pensel dan 1 pemadam. Sebatang pensel dan 1 pemadam. Okay, dengan bantuan gambar rajah pokok. Ni dia suruh lukiskan ataupun gambarkan kesudahan itu menggunakan gambar rajah pokok. Baru dia baru dia suruh kamu tulis ruang sampel. Kalau situasi yang sebelum ni senang, maknanya dia straightforward. Ada satu perkataan, kamu kena pilih kalau satu huruf diambil ataupun dipilih daripada satu perkataan yang dibagi tu, kita dapat tulis terus dia punya ruang sampel dia. Tidak perlu gambar pokok, gambar rajah pokok. Kalau situasi begini, tengok dia beli barang 2 kan, 2 jenis. Satu dia beli pensel.
Okay, satu lagi dia beli pemadam. Jadi ada dua peristiwa dalam satu soalan ini. Jadi yang pertama ni pensel. Okay, ini memang wajib dia beli sebab dia kata sebatang pensel memang dia beli. Okay. Dan pemadam ni ada berapa pilihan? Ni kalau pensel ada jenama P kan. Dan koperasi itu memang ada jenama P je. Jadi memang dia akan beli pensel sebab dia kata dia akan beli satu pensel. Pensel memang dia wajib beli kan. Satu lah dia beli. Dan pemadam ada berapa color? Ada 4. Jadi ada banyak kemungkinan yang boleh disenaraikan. Setakat ni boleh faham ke? Apa ni situasi yang kedua yang sekarang ni? Boleh? Boleh? Kalau yang lain boleh. Kalau teris boleh. Yang lain okey kah? Okey, boleh jadi senang je benda ni sebenarnya. Jadi segala kemungkinan. Sebab tu tajuk dia kebarangkalian. Kebarangkalian maksudnya kemungkinan, kesudahan yang mungkin. Okey? Kebarangkalian, barangkali. Jadi barangkali dia P dengan M. Sebab dia kata satu pensel, satu pemadam. Mungkin P satu pensel dengan pemadam warna merah. Mungkin satu pensel pemadam hijau. Mungkin satu pensel pemadam biru. Satu pensel pemadam kuning. Jadi ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Ataupun dia guna istilah kesudahan. Jadi bila kita dapat sudah dia punya kesudahan dia, kita boleh buat dalam bentuk ruang sampel. Sebab apa kena buat ruang sampel? Sebab soalan tanya tulis unsur dalam ruang sampel. Soalan tanya begitu Saya kasih sikit soalan ada tanya tulis unsur dalam ruang sampel, dalam bentuk ruang sampel. Jadi kita kena buat kurungan tadi sama. Kurungan sama, cuma yang kes yang ini sebab dia melibatkan dia beli dua barang kan. Dia beli dua barang, dia mesti ada pasangan dia. Kan? Ada pasangan dia sama ada, kamu tengok sini P, saya kasih besar sikit. Sama ada P dengan M ataupun P dengan H ataupun P dengan biru ke ataupun P dengan K. Jadi ada 4 kesudahan. Jadi kurungan itu sebab dia ada pasangan, maka dia ada kurungan yang bulat ni, kurungan yang licin tu di dalam pasangan itu dia mesti ditutup dengan kurungan yang licin tu Di luar sekali yang satu hujung dengan satu hujung itu kurungan yang berbulu tadi. Tengah-tengah antara dua kurungan yang licin tu kamu letak koma. Koma. Dalam kurungan yang licin tu pun ada koma. Jadi ada koma di luar sini pun ada koma di dalam sini. Okey, jadi kita sudah ada ruang sampel. Jadi soalan berikutnya dia ada tanya nyatakan bilangan pasangan tersebut. Bilangan kesudahan tadilah ada berapa? Ada 4. Kan jadi boleh kira ada 4. Jadi itu soalan yang mudah lah. Okey, jadi kita cuba tengok latihan. Ulang kaji ringkas. Yang pertama. Ni tengok situasi. Pak Amdi. Pasal eja tu memang nama orang tu membeli 3 saiz baju. Membeli tak. Menjual 3 saiz baju. Dia jual 3 saiz. Ada besar, ada kecil, ada sangat besar. Tu dalam kurungan tu maksudnya jenis tu lah, saiz yang dia jual tu lah. Dia dalam masa yang sama dia jual 2 jenama, iaitu Tyrus dengan Mat. Mat ke Moon? Kalau bahasa Melayunya Tyrus, Moon. Kan? Tyrus dengan Moon. Dia jual 2 jenama baju. Setiap jenama ada berapa saiz? 3 kan? Jadi soalan pertama, nyatakan ruang sampel bagi baju-baju yang dijual itu. Nyatakan ruang sampel. Jadi kamu ingatlah ruang sampel tadi simbolnya S. Jadi S sama dengan kurungan berbulu jangan lupa. Jadi macam mana ni? Boleh kamu ada idea mahu tulis macam mana? Tengok situasi kita ni. Kita ada jenama Tyrus dengan Mat. Lepas tu setiap jenama tu ada 3 saiz yang berlainan. Bila kamu jumpa soalan begini, labelkan dulu setiap. Kalau contoh dalam saiz baju tu kecil, besar, sangat besar tu kamu label lah huruf-huruf yang kamu minati. Kalau saya suka ABC lah. Kan air batu campur. Sebab saya lapar lah sekarang ni. Memang lapar memang sebab saya lapar lah, tapi tak apa nanti. A, B, C. Maknanya A tu kecil, B tu besar, C tu sangat besar. Jenama Tyrus dengan Mat ni, jenama ni
Kamu label apa? Tengok. Kalau huruf kamu terpulang pada kamu lah, asalkan huruf dia lain lah. Kalau sedang sini T lah kan. T itu Tyrus. M adalah mat ataupun boot jadi labelkan dulu, baru senang kita menyenaraikan kesudahan yang mungkin. Okay, jadi macam mana mau tulis ruang sampel? Ada idea. Siapa ada idea? Macam mana mau menulis ruang sampel? Apakah kemungkinan-kemungkinan yang dia jual? Ada cadangankah? Tyrus, contohnya baju Tyrus, jenama Tyrus tu ada 3 saiz. Kemungkinan, saya buat lah. Kemungkinan T A. Kan? Betul? Kemungkinan T A. Maknanya Tyrus saiz kecil. Dan ada lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sekejap Kamu senaraikan dulu kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ada berapa kemungkinan yang baju yang dia jual Okey, ada lagi kemungkinan yang lain adalah T B. Banyaklah. Okey, T B. Sebenarnya kamu boleh buat gambar rajah pokok dulu sebenarnya. Gambar rajah pokok lebih mudah kamu tengok dari sana. Okey, T B dan adalah T C. Okey, itu habis untuk Tyrus. Untuk mood kita ada M A, M B dan M C. Dari segi susunan tidak kisah. Susunan maksudnya kamu buat TB dulu di depan ke, TC di depan dulu ke, ataupun MB di depan dulu ke. Okey. Yang penting cukup dia punya kemungkinan-kemungkinan yang kesudahan yang mungkin ada itu cukup lah. Okey. Jadi itu jawapan untuk ruang sampel. Jadi dapat 1 markah kan? Ada soalan mau tanya ruang sampel? Ruang sampel. Okey, kalau tiada, yang kedua, bilangan unsur. Okey, berapakah bilangan unsur? Senang je, kita sudah ada ruang sampel, maka bilangan dia berapa bilangan? Kira tu berapa? 1 Ayo. 6 cikgu. Okey, 6. Jadi simbol dia ingatlah, kalau bilangan unsur dia guna N. Lepas tu set apa yang kita mahu kira dia punya bilangan unsurnya, iaitu set S. Jadi N dalam kurungan S sama dengan 6 Dapat lagi 1 maka. Okey. Okey, yang kedua. Okey, tengok soalan kedua. Ini saya mahu kamu buat dulu yang satu. Nombor 1 2 1. 2 1 Roman tu. Okey, yang ni dulu. Ingat kalau soalan dia tidak ada label ke apa, dia ada ayat dia, kamu mesti labelkan lah. Labelkan huruf-huruf yang kamu maulah. Yang penting huruf-huruf yang kamu label tu berlainan antara satu sama lain Okey, kamu boleh cek lah jawapan kamu. Kalau saya guna huruf AB je, apa-apa pun. Okey, kalau contohnya dalam soalan ni kereta ada 2 jenama, satu Ya licin. Ya licin dengan ya kesat. Tapi dua tu huruf Y. Kalau gitu kamu pilihlah huruf yang berlainan. Saya buat A, B je sini. Kan? A tu maksudnya ya licin, B tu ya kesat. Saiz tayar ada berapa? 2. Yang soalan sebelum tu saiz baju ada 3, sekarang ada 2, lagi ringkas lah. Dia ni saya label je huruf yang mudah. A, B mestilah C, D kan. Ataupun K, kamu boleh buat lah. K tu maksudnya kecil, B tu B sudah ada. Tu kena hati-hatilah. Jadi K kecil, B besar. S lah saya guna 1K S. S tak boleh. S takut confuse dengan ruang sampel. Guna C, D je lah kan. Susah je fikir. Dia guna C dengan D Okey, jadi senaraikan semua kesudahan. Hati-hati soalan ni. Senaraikan semua kesudahan. Ingat cara kalau dia tanya kesudahan, ada kurungan kah? Tiada. Jadi kamu kena senaraikan sahaja, tidak perlu ada kurungan. Jadi di sini ya licin saiz kecil, jadi AC.
Ni kamu boleh cek lah dalam masa yang saya buat ni, kamu boleh cek lah BC dengan BD. Dia ada 4. Okey, jumlah kesudahan. Okey, jadi yang pertama. Yang kedua, okey, yang kedua, jika X ialah peristiwa memilih sebuah kereta berjenama Yakisat. Sekarang ni dia sudah hadkan. Sebab tu ada perkataan peristiwa, kamu ingat lagi. Peristiwa adalah subset kepada ruang sampel. Subset kepada semua kesudahan tu, sub dia adalah, namanya adalah peristiwa. Jadi subset kita namanya adalah peristiwa memilih sebuah kereta jenama Yakisat. Okey. Jadi sekarang ni Yakisat, soalan dia senaraikan unsur bagi X itu, bagi peristiwa X itulah, peristiwa yang Yakisat. Jadi Yakisat tu ada berapa je tadi? Ada berapa je Yakisat kita boleh ambil daripada kesudahan-kesudahan yang kita senaraikan tadi tu? Yakisat 2 saja kan. Jadi satu Yakisat saiz kecil, kita ada tayar saiz kecil. Satu lagi Yakisat tayar yang saiznya besar. Jadi BC dengan BD. Betul. Dia 2 je. Jadi tu je jawapan dia. Senang je ni. Okey, yang ketiga, senaraikan X, okey. Kamu ingat balik, X tu datang dari soalan yang kedua tadi kan, yang soalan yang sebelum ni. Yang X ni adalah peristiwa memilih Yakisat. Kalau dia tanya yang ketiga ni, kalau dia buat begini, X, ni apa maksud dia? Ini 3 dalam 1. Form 1. Masa kamu baby dulu ni. Form 1 kamu ni. Apa maksud X, X tu peristiwa X lah. Kalau ada koma tu maksudnya? Tidak ingat? Ada yang ingat? Belinda. Ni ingat lagu Korea je. Ingat tak apa maksud koma tu? Tidak ingat. Kalau saya tanya kamu, ingat ke apa tadi yang pelakon Korea tak berjalan nanti meleret pula masa. Okey, jadi X, tu maksudnya set pelengkap. Pelengkap maksudnya pelengkap bagi X. Jadi X, tu maksudnya pelengkap bagi X. Maksudnya apa yang melengkapkan X? Mestilah yang selain daripada X tu, kan? Jadi kita menulis di sini X, jadi tanya X, jadi kita tulis X, apa yang melengkapkan X? Maknanya yang selain daripada X lah kan? Jadi apa yang selain daripada X? Yusuf. Kejap. Siapa ni Yusuf ni? Boleh tolong confirmkan ke? Kawan kamu ke Yusuf tu? Dia mau masuk dalam ni, dalam Google Meet ni. Hilang tu dah dia. Yusuf. Salah. Ni Yusuf yang kelas berlian dah ni ada. Okey, jadi X, apa jawapan dia adalah mestilah yang selain daripada Yakisat. Selain daripada Yakisat. Jadi yang licin lah. Jadi AC dengan AD. Kan? Yakisat tayar licin. Yakisat tayar licin. Ya licin tayar kecil, ya licin tayar besar. Yang Yakisat tadi tu kita tidak mahu sebab dia mahu yang pelengkap, yang melengkapkan X. Okey. Jadi yang kelas sekali, ni paling mudah. Ni kamu boleh jawab sendiri. Okey, jadi NX. Apa jawapan NX? NX. Berapa? Berapa tadi kamu kata? 2? 2, okey bagus. NX 2. Yang ke NX, berapa? Berapa? Anti Petrin bilang berapa? 2 juga. Dapat 4 markah. Setiap satu tu 1 markah Jadi 2. Okey, habis. Itu soalan tentang ruang sampel dan bilangan unsur dalam sampel dalam ruang sampel. Okey. Yang jadi ni latihan. Ini kamu boleh cubalah sendiri. Soalan dia macam samalah. Saya ubah-ubah nama sikit dia, yang boleh cuba sendiri. Okey. Okey, yang ini tengok soalan yang ke seterusnya, yang paling last Paling last ni dia ada 3 A, B dan C. Tapi saya cepatkanlah sikit. Okey, yang ke A, yang pertama tentukan ruang sampel. Okey, ruang sampel simbolnya S. Okey, situasi dia apa? Kena faham dulu situasi apa yang dia cerita tu.
Pernah main roda-roda ke? Anak panah dia statik. Kamu pusing roda tu, jadi anak panah tu menunjukkan hasil dia di mana lah kan. Jadi ni kamu pernah main dulu saya rasa dalam game-game dalam phone kamu pun ada kan. Okey, jadi yang ini budak lelaki dia memutarkan papan berbentuk bulatan. Okey, dia putarkan, tak salah, counter clockwise ke, kan? Dia memutarkan dan anak panah akan menunjukkan hasilnya. Jadi tentukan ruang sampel. Jawapan? Ingat ruang sampel tu apa maksud dia? Ruang sampel adalah senarai semua kesudahan yang mungkin berlaku, yang mungkin orang itu dapat. Jadi anak panah itu menentukan dia dapat apa kan. Jadi apa dia punya kemungkinan yang wujud. Halo? Ada respon? Tidak ada respon, ada? Di roda itu. Jadi segala kemungkinan yang di roda itu adalah jawapannya. Senang je. Jadi di sini tak kisahlah kamu ikut turutan ke tidak ikut turutan ke. Kamu kalau contoh dalam gambar ni dia start dengan B kan. Jadi kamu tak kisahlah kamu buat nombor 1 dulu ke nombor 2 dulu. Jadi B senaraikan je segala apa ni? Sekejap. Okey, senaraikan. Jadi B ada A, lepas tu ada C, lepas tu 1, lepas tu 2, lepas tu 3. Ini adalah kemungkinan kesudahan yang mungkin jadi itu je lah kemungkinan dia. Ada lagi? Tiada kan, tu je. Okey, jadi yang kedua, jangan lupa ada kurungan tadi ruang sampel dia ada kurungan. Okey, yang kedua, diberi peristiwa Y ialah anak panah menunjukkan pada satu nombor ni. Menunjukkan pada satu nombor. Ni kena hati-hati. Sekarang dia kata peristiwa. Peristiwa maksudnya skopnya tu lebih kecil lah. Okey, skopnya tu lebih kecil. Okey, jadi Y, nama peristiwa itu namanya Y. Nama je Y itu peristiwa Y itu Senaraikan semua kesudahan bagi peristiwa Y. Jadi peristiwa Y, apa kesudahan-kesudahan dia? Boleh tolong saya ni? Ingat peristiwa Y tadi tu peristiwa yang menunjukkan pada apa? Nombor kan? Jadi peristiwa Y adalah jawapannya? Okey, 1,2,3. Itu jawapan untuk peristiwa Y. Kenapa nombor je? Sebab dia kata di sini peristiwa Y itu adalah anak panah yang menunjukkan pada nombor je. Pada satu nombor. Jadi sama ada nombor 1, nombor 2 ke ataupun nombor 3. Okey, dia ada 3 kesudahan tu. Okey. Okey, yang ketiga habis tu je. Yang ketiga, hitungkan kebarangkalian. Ini kita tengok kebarangkalian. Tadi kamu sudah tahu rumus dia. Okey. Jadi kita tengok macam mana mahu menjawab menggunakan rumus itu menjawab soalan yang macam ni. Jadi kebarangkalian peristiwa Y itu sudah ada tadi. Y ada 3 je kesudahan dia kan. Jadi kebarangkaliannya adalah dia macam pecahan biasa saja ni. Pecahan je. Kamu boleh tengok pecahan biasa je. Jadi yang Y tadi tu ada 3. Jadi kamu letak 3 di atas ni. 3 per berapa? Jumlah. Jumlah di bawah ni adalah datang dari mana? Daripada daripada ruang sampel kan. Ruang sampel tu besar kan. Ruang sampel tu besar. Yang dia mahu kebarangkalian peristiwa Y sahaja. Jadi Y tadi kita sudah ada. Yang ni pertama, yang kedua ada 3 kan. Jadi 3 letak di 3 letak di atas ni. Di bawah tu adalah jumlah. Bila sebut jumlah jangan pula kamu tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah C tambah A tambah B. Bukan tambah. Jumlah bilangan unsur tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan. Jadi ada 6, jadi 3 per 6. Jadi 3 per 6 kalkulator kamu apa? Boleh permudahkan lah. Guna kepala pun boleh. 3 bagi 3 bagi 3, 5 kan? 5 ke? 1. 6 bagi 3, 2. Jadi jawapannya 1 per 2. Boleh? Jadi kebarangkalian dia bernilai 1 per 2. Ataupun dalam perpuluhan dia 0.5. Okey, setakat ni okey. Okey, kalau kamu okey, saya terus. Kalau kamu diam maksudnya saya boleh teruskan je. Okey, kalau diam okey lah maksudnya. Okey. Okey. Yang ke B. Okey, macam mana kalau soalan begini? Cerita dia.
Okey, di dalam sebuah beg plastik. Beg lah. Beg plastik ada bola tenis yang berlainan warna. Ada 2 warna biru. Okey, 2 warna biru, 4 warna kuning dan 6 warna merah. Okey. Jadi soalan dia, sebiji bola dipilih secara rawak. Okey, kita mau ambil satu bola. Okey, daripada beg tu kita mau pilih satu. Secara rawak lah. Okey, maksudnya kita tidak tengok kita mau pilih apa, tidak. Kita pilih secara rawak, ambil je satu. Okey. Cari kebarangkalian bola yang kita pilih itu, yang kita dapat nanti dengan tangan kita tu, cari kebarangkalian bola itu warna kuning. Yang pertama adalah dia tanya kebarangkalian dapat warna kuning. Okey, yang kedua dia tanya kebarangkalian dapat bukan warna merah. Macam mana mau jawab soalan? Jadi yang senang je, dia macam pecahan biasa. Jadi kamu tengok dia punya soalan 2 biru, 4 kuning, 6 merah. Kan? Okey, jumlahnya tu berapa tu kalau begini? 6 campur 4 campur 2. Jumlah semua tu adalah 10. Kan? Jadi jumlahnya kita sudah tahu, jumlahnya 10. Dia tanya, dia mau kalau warna kuning. Jadi maksudnya kita kena letak pecahan yang kuning lah di atas. Jadi kalau warna kuning tu, ada berapa kuning dalam beg tu? 4 kan? Okey, ada 4 kuning. Okey, 4 bahagi dengan jumlah dia. Jumlah semua sekali adalah 2 campur 4 campur 6. Kamu tulislah sikit kan. 2 campur 4 campur 6 di bawah kan. Okey. Hati-hati buat, kalau kamu guna kalkulator, kamu mesti ada kurungan ni. Kalau mau kamu tulis satu-satu begini ni, mesti ada kurungan tekan 4 bahagi, buat kurungan dulu, baru kamu tekan 2 tambah 4 tambah 6, baru tutup balik kurungan Jadi di sini kamu akan dapat ini nombor 1 Okey, ni kamu akan dapat berapa? 4 per dengan 6 campur 4 campur 2 12 kan? Jadi berapa 4 per 12? Okey, kamu potong dia, kamu sebelah dia, sifir 4. Guna kalkulator pun boleh sudah dapat jawapan dia lah. Jadi saya guna kepala, saya dapat 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Jadi saya dapat 1 per 3. Jadi itulah kebarangkalian dapat warna kuning. Hanya 1 per 3. 1 per 3 dalam perpuluhan dia lebih kurang 0,3 kan. Okey. Jadi yang kedua. Okey, yang kedua. Jadi kesimpulan dia yang pertama ni, kalau dia tanya kuning, maka di atas ni mestilah bola kuning. Yang di bawah mestilah jumlah yang ada dalam beg tu. Okey, yang kedua, kalau soalan kedua bukan warna merah. Jadi kalau saya tanya kamu di atas, kalau pecahan di atasnya berapa nilai di atas? Yang pengangka di atas ni berapa nilainya? Dia tanya kebarangkalian bukan warna merah. Saya perlu tulis apa di atas ini? Jumlah biru sama kuning. Okey, biru dengan kuning. Bagus, biru dengan kuning. Jadi kamu tambahkan. Buat kurungan, kamu tulis biru 2. Okey, tambah dengan kuning 4. Okey, tutup kurungan. Kalau yang di bawah? Apa di bawah? Di bawahnya tulis apa? Jumlah semua. Sama kan? Jumlah semua. Sama macam tadi. Di bawah tidak berubah. Jadi 2 campur 4 campur 6. Yang tadilah. Yang macam soalan yang pertama tu. Okey, jadi di sini kamu kan kira guna kalkulator ataupun guna kepala kamu lah kan. Senang sikit lah yang ni. Nilainya lebih mudah. Jadi 6 per 12. Kamu boleh matikan dia. Sifir 6. Matikan dia. Sifir 6. 12 bagi 6 dapat 2. Jadi jawapannya 1 per 2 Okey, boleh. Jadi soalan ni kebarangkalian beginilah soalan dia. Cuma mungkin dia ubah soalan itu macam yang kamu akan tengok di soalan yang ke C. Okey, soalan yang ke C. Nantilah C itu kiranya soalan kebat yang tahapnya lain lah Okey, tengok soalan yang ke belum habis lagi. Ada lagi satu yang di bawah ni. Okey, yang kedua. Okey, B yang kedua B2. Okey, sebanyak tambahan. Ni soalan ni berkait lah dengan soalan yang pertama ni, dia berkait B1 dengan B. Soalan B ni masih belum selesai jadi yang kedua ni dia ada kaitan dengan sebelum lah. Okey, sebanyak tambahan 6 biji bola tenis biru dan 4 bola bukan boleh, ni boleh. Salah baca ni, bola. Dan 4 bola tenis kuning dimasukkan ke dalam beg plastik. Maksudnya ditambah lagi bola lain lah. Bola biru diambil yang lain ditambah dalam beg yang sama. Bola kuning diambil daripada luar yang tempat lain ditambah 4 biji masuk dalam beg yang asal tadi tu. Okey. Jadi sekarang dia kata
sebiji bola dipilih macam tadi. Okey, dia pilih satu bola secara rawat daripada beg. Cari kebarangkalian bola itu, bola yang dipilih itu, yang kita pilih sebiji itu adalah warna biru. Okey, jadi dalam pecahan kita yang di atas ni mestilah yang biru kan. Okey. Jadi yang biru kita ada berapa sekarang? Setelah ditambah. Okey, ada berapa biru yang terbaru, yang terkini? Kita ada yang asal kita ada 2 kan. Jadi asal 2. Bila kita tambah tu maksudnya tambahan lah, 2 tambah 6 yang biru. Yang di atas tu adalah 2 tambah 6. Okey. Kalau yang di bawahnya tu macam tadi. Yang tadi kita ambil 2 campur 4 campur 6 campur lagi yang kena tambah yang baru lagi lah. Okey. Campur 6 campur 4 lagi. Okey, sebab kita tambah yang baru. Jadi kita kira, kamu boleh kira. Okey, kamu boleh guna kalkulator ataupun kira satu-satu di atas di bawah pun boleh. Jadi 8 per dengan 22, kamu akan dapat nilai dia. Kamu dapat berapa jawapan dia? 4 per 11. 8 bagi 2 4 kan. 22 bagi 2 11. Okey, 4 per 11. Okey, dapat kan 4 per 11. Okey. 4 per 11. Ni soalan boleh kata senang lagi lah okey, soalan ni. Okey, yang kelas sekali lah. Yang kelas sekali ni okey, macam mana kita mahu selesai? Tengok soalan ni soalan dia kita menggunakan rumus yang masih sama. Okey, rumusnya masih sama. Maksudnya kalau mencari kebarangkalian, rumusnya tetap sama, iaitu kekerapan muncul bahagi dengan bilangan cubaan ataupun jumlah kesudahan. Okey, yang bahagi tadi tu. Jadi soalan ini kita tengok ada 84, kita dapat sejumlah 84 biru dan kuning. Okey, di sebuah kantin. Okey, 84 biru dan kuning ni campur-campur lah. Jumlah semua sekali tu 84. Jangan salah faham pula. Bukan maksudnya 84 biru, 84 kuning. Bukan. 84 biru dan kuning tu dicampur. Jumlahnya 84. Jika sebuah meja dipilih, sebuah meja dipilih, kebarangkalian memilih meja kuning 2/3. Tengok, dalam soalan ni dia sudah bagi kebarangkalian dia sudah bagi. Dia suruh kamu cari bilangan meja kuning. Yang pertama ni dia suruh cari bilangan meja kuning. Kalau soalan sebelum tadi dia suruh cari kebarangkalian kan. Kamu ada bilangan, kamu boleh kira kebarangkalian. Kalau dalam soalan ni kamu ada kebarangkalian, kamu tidak ada bilangan, kena cari bilangan. Jadi dia terbalik. Tapi rumusnya tetap sama. Okay? Jadi kebarangkalian itu boleh pen online lah. Okay. Kebarangkalian. Okay, kalau dalam matematik dia saya guna simbol yang dalam matematik lah kan, dia guna P. P itu maksudnya kebarangkalian. Probability probable. Okay, probability. Kebarangkalian dalam kurungan dia kata kebarangkalian meja kuning. Saya buat ringkas lah. Kebarangkalian dalam kurungan meja kuning. Maksudnya kebarangkalian mendapat satu meja kuning. Okay, sama dengan 2/3. Okey, kita sudah ada jawapan dia kebarangkalian, tapi soalan tidak mahu kebarangkalian. Dia mahu bilangan meja kuning. Jadi rumusnya tadi tu kamu pun ingat. 2/3 rumus mencari kebarangkalian 2/3 itu adalah daripada yang kuning kan? Bilangan meja kuning. K itu maksudnya kuning lah. Ini saya guna kuning K bilangan kuning. Sebab dia kata kebarangkalian kuning, maksudnya di atas tu mesti kuning. Okay. Bahagi dengan jumlah. Berapa jumlah dia tadi? 84 kan? Jumlah semua. Okay, jumlah semua meja yang ada di kantin. Biru kuning ni campur-campur lah. Jadi jumlah semua ada 84. Okay, jadi sekarang ni kita mahu cari bilangan meja kuning. Bilangan saya guna N dalam kurungan K. Ini bukan maksud darab
Ini bukan darab ni. Ini simbol dia. Kamu boleh guna simbol X sahaja pun boleh. Contohnya saya buat 2/3 sama dengan X per 84. Yang biasanya kamu nampak beginilah kan. Lebih simple kan. Tapi yang di sini saya supaya kita biasa dengan simbol dia. N maksudnya bilangan. NK ni maksudnya meja kuning lah. Bilangan yang kuning. Okay. Simbol yang macam mana pun tak kisah. Asalkan jalan kerjanya betul. Jadi kalau di sini macam mana kita mau cari NK. Jadi tujuan kita mau cari NK. Ni soalan yang pertama. Mencari NK maksudnya bilangan meja kuning. Jadi macam mana kita mau cari NK? Ada pendapat? Macam mana? Bagaimana? Kamu ingatkan macam mana? Kalau kamu ada dua pecahan macam ni kan? Pecahan ni, macam mana mau cari X? Okey, darab silang. Okey, jadi kita darab silang. Z darab silang. Jadi kamu darablah silang 2, okey 84 bawa ke kiri jadi 2 darab 84. Okey 3 bawa ke, okey 3 ni bawa ke sebelah kanan. 3 darab dengan NK. NK tu hanya simbol sekadar simbol NK. Saya buat NK lah. Kamu boleh buat X, Y, Z kah, X kah, apakah kan? Y kah, Z kah. Jadi di sini kita boleh cari NK, bilangan meja kuning. Jadi kita pindahkan 3 menggunakan operasi apa? Okey, bahagi, betul? Okey, 2 darab 84 tu kamu boleh kira dulu boleh. Ataupun kamu terus boleh bahagikan sekaligus dengan 3 yang ini buatlah kurungan supaya kamu biasalah kalau ada sesuatu yang panjang dalam satu pecahan, biasakan diri kamu buat kurungan Jadi 2 darab 84, lepas tu kamu bahagikan dengan 3. Okey. Jadi jawapan NK berapa jawapan? 2 darab 84. Okey, bahagi dengan 3. Jadi jawapan siapa dapat? Kalau dapat bagi tahu je. 56. Okey, 56. Jadi bilangan meja kuning adalah 56. Kan? Kalau saya tanya kamu bilangan meja biru berapa? Macam mana mau buat? Kalau saya tanya kamu bilangan meja biru. Ini kuning, 56 ni. Berapa bilangan meja biru? Albiru. Tengok balik jumlah dia. Jumlah berapa jumlah dia? Jumlah asal dia berapa? Biru dan kuning. Okey, jumlah asalnya berapa? 84 ni, nampak ni? 84 kan? Ni jumlah asal dia. Jadi kalau kuning 56, biru dia tolak lah. Kamu boleh kira secara cepatlah. 84 tolak dengan 56. Kita dapat meja biru. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua. Ni kena hati-hati Sekiranya 4 buah meja biru dan 6 kuning dikeluarkan dari kantin. Yang soalan sebelum ni ditambah. Kan soalan yang sebelum tadi, yang soalan B tadi tu ditambah. Maknanya daripada luar masuk ke dalam. Sekarang ni ditolak. Apa tu? Terbagi tahu sudah. Tertolak ditolak. Dikeluarkan maksudnya ditolak lah. Jadi kamu kena kira dulu bilangan yang semasa. Bilangan yang sekarang ni tinggal berapa. Jadi tadi 56 kuning. Okey, yang kedua ni. Okey, jadi yang kuning baharu. Saya guna perkataan tidak ni saya punya ni. Jadi kuning baharu. Maknanya yang baharu 56 pula tu dengan 56 tolak dengan berapa? 6 kan? 56 tolak dengan 6. Jadi 6 sebab dia kata 6 yang dikeluarkan. Jadi 56 tolak 6. Berapa baki dia yang semasa? Sekarang ni tinggal 50. Betul? Okey. Kalau yang biru kira juga. Yang biru kenapa perlu kira? Sebab mungkin berguna untuk menjawab soalan tu. Kita kira dulu. Tidak apa, kita kira dulu. Okey, yang biru yang baharu. Okey, yang asal kita belum kira tadi. Yang soalan saya tanya sendiri tadi tu. Okey, biru baharu. Jumlah semua 84 kan? 84 tolak dulu dengan 56 kuning.
56 kuning. Yang ini, yang 84 itu jumlah keseluruhan kan. Tolak dengan 56 dulu, dapat yang biru asal. Jadi saya buat ini biru asal yang sebelum dikeluarkan, yang biru asal Okay, bila kita tolak, kita dapat biru asal. Maksud dia kata jumlah meja biru yang dikeluarkan soalan kedua ni, dia kata ada 4 biru dikeluarkan. Barulah kita tolak dengan 4. Barulah kita akan dapat yang biru yang baharu. Okey, jadi kalau kita tolak, kita akan dapat berapa? 50 sekejap. Tolong kira 14 pula. 84 tolak dengan 56. 28. Okey, 28 tolak dengan 4. 24. Okey, 24 buah meja biru yang baharu. Okey, jadi kita sudah kira. Kenapa kita mau kira tu, nanti kita tengok ada guna ke dalam soalan ni. Okey, cari bilangan meja yang dipilih secara rawak ialah meja warna biru. Cari ke barang kalian. Ingat ni, cari ke barang kalian. Ingat balik rumus dia yang ada per apa tu Dia tanya ke barang kalian, meja itu meja yang kita pilih itu adalah meja biru. Jadi kita buat pecahan lah. Jadi ke barang kalian, kamu boleh guna simbol yang macam tadi. P, saya buat P lah ke barang kalian. Biru. Saya tulis biru dipilih. Ke barang kalian biru dipilih adalah apa per berapa? Apa yang di atas ni? Biru kah apa yang di atas ni? Berapa jumlah yang di atas ni mau tulis? Apa di atas ni? 50, 56, 84. 24. Okey, 24. Ingatlah, kalau ke barang kalian biru dipilih, biru dipilih, yang di atas tu adalah biru lah. Yang atas tu mestilah biru. Kalau yang tadi kuning, maka yang di atas tu kuning. Jadi biru dipilih 24. Okey, bahagi di bawah adalah apa? Di bawah ni adalah apa? Jeng jeng jeng. Macam mana mau tulis yang di bawah ni? Masih 84. Yang di bawah. Sana. Ada pendapat. Opinion. Meja kuning kan, Cik? Meja kuning. Kuning je di bawah ni. Ingat, di bawah adalah jumlah keseluruhan Meja kuning. Kalau kuning tambah biru, yang mana? Kuning tambah biru asal kah ataupun kuning tambah biru yang baru? Okey, yang baru. Jadi tengok. Jangan was-was, Berlinda. Jangan was-was. Elakkan was-was jadi yang baru, sebab sekarang ni situasinya berubah sudah. Dia kata meja itu dikeluarkan kan sebahagiannya. Jadi kita kena ikut situasi semasa. Jadi yang baru, yang sekarang ni yang baru yang tinggal adalah 50 kuning campur 24 biru. Itu meja yang semasa. Okey. Jadi kita soalan sekarang ni kita kena guna semua yang semasa, yang baru lah maksudnya. Jadi kamu boleh kira dapat apa jawapannya? Ada yang kira dapat berapa? Ingat di bawah ni ada kurungan ni. Kalau kamu campur sekaligus, tidak perlulah kurungan ni. Kalau kamu buat satu-satu macam saya ni untuk type calculator, mesti ada kurungan 50 tambah 24 tutup kurungan Okey, jawapan kita habiskan di sini je. Jawapan Al-jawapan. Hello? Nada. Ini yang zaman bila punya chat ni? Oh, yang tadi. 0.32 kan, Cik? 0.32. Ada yang panjang lagi ke di belakang dia tu? Ada, Cik. Ada lagi? Okey, kalau ada yang panjang-panjang di belakang dia tu tidak habis-habis, cuba kamu tekan shift, tekan ABC. Maknanya jawapan dia dalam pecahan.
Okey, jadi gitulah. Kalau kamu dapat perpuluhan yang tidak pernah habis, biasakan diri kamu dengan pecahan. Jadi jawapan yang ditulis di situ adalah 12/37 lah. Okey. Jadi itu biru dipilih, kebarangkalian meja biru dipilih 12/37. Okey, saya tanya kamu satu soalan tambahan ya. Kalau saya tanya kebarangkalian kuning dipilih. Kebarangkalian kuning dipilih. Apa cara yang paling mudah yang kamu boleh buat untuk cari kebarangkalian kalau satu meja kuning dipilih? Yang biru sudah ada. Dia ada dua je, sama ada biru atau kuning kan. Biru sudah ada, kalau kuning ada pendapat. Ingat balik apa yang apa dia punya jumlah kebarangkalian. Nilai kebarangkalian yang tadi kamu dapat di sini lebih kurang 0.32 lebih kan, 324 lebih lah. Okey, nilai kebarangkalian kalau kita jumlahkan kebarangkalian biru dipilih dengan kebarangkalian kuning dipilih, kalau kita jumlahkannya nilainya berapa? Berapakah nilai jumlah kebarangkalian kalau saya tambah kedua-dua kebarangkalian itu? Hello? Iroi? Adakah anda di sana ni Iroi? Dia boleh jawab. Suara cikgu tidak jelas. Ya. Yang lain jelas ke yang lain? Tidak faham cikgu. Tidak. Okey, tidak faham okey. Gini. Okey, yang ini kamu dapat jumlah yang ni sorry, salah mouse. Yang ini jumlah ini adalah kebarangkalian sebuah meja biru dipilih. Kamu dapat nilainya 0.324. Okey. Kalau kebarangkalian biru tidak dipilih, maksudnya pilih apa? Kalau saya kata biru tidak dipilih, maksudnya kita terpaksa pilih apa? Kuning. Okey, itu je pilihan kita ada kan? Jadi sama macam saya cerita tadi, jumlah kebarangkalian nilainya 1 kan? Kan 1. Jadi kalau saya kata jumlah kebarangkalian kuning dipilih, kuning dipilih maksudnya bukan biru. Maknanya biru tidak dipilih. Jadi kalau biru tidak dipilih, maksudnya 1 dengan nombor 0.324 tu saya kena buat operasi apa? Tolak kah? Tambah kah? Tidak dapat faham lagi? Belum dapat? Saya kena buat operasi tolak lah. Okey, tolak. Maksudnya kalau dia tanya kebarangkalian kuning dipilih, kuning dipilih, tak perlu lagi kamu guna. Kalau ikut cara asal kamu boleh guna 50 per dengan 50. Ni cara yang kamu guna yang tadi masa kamu cari yang biru tu. Sebenarnya ini boleh, kamu boleh guna cara yang ini. Cara yang lebih singkat adalah kamu ingat nombor 1. Kan 1 tu adalah keseluruhan 1. 1 tolak saja dengan yang kuning yang kamu kebarangkalian yang kuning yang kamu sudah kira tadi. Jadi tolakkan 1 dengan 0.32. 1 dengan saya ambil yang pecahan lah. 1 tolak dengan 12/37. Jadi kalau kamu kira, kamu akan dapat 25. Kamu dapat 25 kalau tidak silap saya lah kan. Nanti kamu betulkan kalau salah. 37 tolak 12. 25/37. Iaitu bersamaan 0.676 lebih kurang 0.676. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi gitulah, maknanya dalam soalan tu dia kadang-kadang dia tidak straightforward. Tiba-tiba dia contohlah dia tidak tanya langsung soalan ini. Ini soalan ni dia tidak tanya langsung, tiba-tiba dia tanya
kuning dipilih ataupun kebarangkalian biru tidak dipilih. Kalau biru tidak dipilih maksudnya selain daripada biru. Selain daripada biru, kuning sajalah ada kan? Okey, kuning sajalah ada. Jadi kalau kuning saja ada, kamu boleh guna sama ada guna rumus yang sama iaitu guna 50 ni bagi dengan jumlah kesemuanya, ataupun kamu boleh guna yang satu tolak tu maksudnya cari yang biru dulu. Okey, cari biru, lepas tu kamu boleh guna satu tolak dengan yang biru, dapatlah yang kebarangkalian yang kuning dipilih. Okey. Okey, jadi di situ saja untuk kelas hari ini. Okey, dalam latihan buku teks tu jangan kamu tinggalkanlah. Kamu boleh cuba buat latihan yang dalam buku teks tu, agak banyak latihan dia yang saya bincang hari ni ataupun yang untuk bab 13 ni mungkin beberapa latihan yang simple lah. Okey. Jadi yang selebihnya kamu boleh tengok, boleh cuba sendiri dalam buku teks kamu. Okey. Jom cuba 13 13 saya ada 13.1 sampai 13.4 tu tidak silap Okey. Jadi kalau tidak ada apa-apa kita tamat di situ je. Okey, apa-apa kamu boleh tanyalah secara personal Okey, itu je. Assalamualaikum dan selamat petang.